Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 12 November 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2020 telah diluluskan di Dewan Undangan Negeri DUN dengan sokongan majoriti ahli-ahli Dewan selepas dibentangkan semula serta dibahas pada Khamis. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah ketika membentangkan RUU itu bagi bacaan kedua dan ketiga berkata RUU ini bertujuan menurunkan had kelayakan menjadi adun dari 21 tahun kepada 18 tahun. Under Article 16 of the State Constitution, one of the qualification for election to this August House that is that the citizen must be, inverted comma, resident in the state, close inverted comma, in addition to having reached the qualifying age. Kelulusan RUU itu juga menetapkan hanya anak jati Sarawak atau penduduk asal Sarawak yang lahir di Sarawak atau rakyat Sarawak yang lahir di luar Sarawak dan sama ada ibu atau bapa mereka rakyat Sarawak layak dipilih sebagai adun. Terdahulu pada Selasa, beliau telah membentangkan RUU berkenaan yang bertujuan mendefinisikan penduduk di negeri ini bagi menghalang penyusupan bukan rakyat Sarawak dan yang tidak tinggal secara tetap di Sarawak daripada turut serta dalam pemilihan adun atau sebagai calon. Bagaimanapun, hasrat kerajaan Sarawak itu telah diputar belit oleh pembangkang dengan membuat tuduhan yang menyakitkan dengan mengatakan kerajaan Sarawak cuba membuka jalan kepada bukan rakyat Sarawak menjadi calon dan dipilih menjadi ahli Dewan ini. Terdahulu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jomoreng Datuk Dr. Juanda Jaya semasa perbahasan pindaan Perlembagaan Sarawak 2020 berkata, ramai rakyat Sarawak tidak sedar bahawa perlembagaan sebelum ini memberikan hak yang luas dan terbuka kepada mana-mana rakyat Malaysia termasuk dari luar bertanding dalam pilihan raya negeri. Pindaan ini selari dengan semangat perjanjian Malaysia 1963 yang diperjuangkan oleh GPS. Pindaan ini meletakkan hak eksklusif kepada rakyat Sarawak berkaitan dengan pelbagai urusan negeri ini. Pindaan inilah yang akan memastikan hanya yang memiliki Sarawak Connection atau Sarawak DNA dapat masuk menjadi ahli Dewan yang mulia ini. Hanya mereka yang mempunyai kaitan darah dan roh dengan negeri Sarawak, yang lahir di sini, yang tinggal di sini secara lazimnya, yang pasti setia dengan negeri ini dan tahu keperluan-keperluan negeri ini, bukan orang lain. Tambahnya, kepimpinan negeri memperjuangkan autonomi Sarawak dan seboleh mungkin untuk menghalang orang luar mendapat keistimewaan yang eksklusif untuk orang Sarawak. Tafsiran yang dicadangkan ini menetapkan hanya anak Sarawak yang layak menjadi adun dalam Dewan yang mulia ini. Dan orang selain Sarawak terhalang untuk bertanding dalam pilihan raya negeri. Inilah hasrat dan niat GPS yang amat jelas. Inilah sifat kerajaan GPS yang sentiasa mengutamakan Sarawak. Sanggup melakukan apa sahaja bagi melindungi kepentingan rakyat Sarawak. Berita seterusnya. Sememangnya kerajaan Sarawak mempunyai polisi dalam mengenakan syarat 30% daripada peruntukan pembangunan tahunan kementerian, jabatan dan agensi kerajaan yang dikhususkan kepada penyertaan kontraktor Bumi Putra. Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Datuk Malcolm Hussein Lamoh berkata, bagaimanapun polisi ini terhad kepada penyertaan kontraktor Bumi Putra hanya untuk projek-projek yang menggunakan peruntukan kerajaan Sarawak sahaja dan tidak terpakai bagi sektor-sektor industri yang dikawal pihak swasta seperti di zon perindustrian Kidorong dan Taman Perindustrian Samalaju.
Justru itu, saya menggalakkan juga agar pihak swasta memberi peluang yang sama dan keutamaan kepada kontraktor Bumiputera dalam projek-projek yang mereka laksanakan, asalkan mereka berkelayakan dan berkebolehan. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samalaju Majang Renggi dalam persidangan hari ketiga mesyuarat kedua bagi penggal kelima Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-18 pada Khamis. Mengenai jumlah dan kontrak yang telah dilaksanakan oleh kontraktor tempatan di Samalaju, Datuk Malcolm menjelaskan sejak tahun 2008, 36 kontrak yang bernilai 1 bilion ringgit telah dilaksanakan oleh kontraktor tempatan di bawah Lembaga Pembangunan Bintulu BDA. Bagi projek-projek di bawah pelaksanaan BDA semenjak 2008, sebanyak 36 kontrak dengan nilai 1 bilion telah dilaksanakan oleh kontraktor tempatan. Daripada jumlah tersebut, 16 kontrak dengan nilai RM500 juta telah ditawarkan kepada kontraktor Bumiputera. Projek-projek ini tidak termasuk pembinaan kilang yang dilaksanakan oleh pelabur-pelabur di Taman Perindustrian Semelaju. Sehingga kini seramai 7,683 usahawan kontraktor Bumiputera telah menyertai seminar keusahawanan kontraktor yang telah diadakan di seluruh Sarawak dengan 298 merupakan usahawan dari bahagian Bintulu. Berita selanjutnya. Projek Jalan Raya Penghubung Luar Sibu telah dikemukakan kepada Kerajaan Sarawak untuk pertimbangkan dalam Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Menteri Muda Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan Datuk Julaihi Narawi menjelaskan tarikh memulakan projek jalan raya tersebut belum dapat dipastikan dan masih menunggu untuk diluluskan. Tarikh mulanya projek ini dilaksanakan belum dapat kita pastikan kerana kita sekarang masih berada dalam rancangan Malaysia ke-11 dan projek yang kita kemukakan untuk pertimbangan dalam rancangan Malaysia ke-12 masih menunggu untuk diluluskan. So maknanya we cannot ascertain right now when the project will be implemented, but of course it is subject to approval. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan lisan adun pelawan David Wong Ki-won dalam persidangan hari keempat mesyuarat kedua bagi penggal kelima DUN Sarawak ke-18 pada Khamis. Menjawab tambahan pertanyaan lisan adun pelawan itu, Datuk Julaihi memberitahu pembinaan jalan raya tersebut melibatkan beberapa jajaran dan perlu mengambil kira aliran trafik di kawasan berkaitan disebabkan projek itu adalah untuk memberi kemudahan kepada pengguna jalan raya. Berikut pula, usaha Kerajaan Sarawak dalam membantu rakyat yang terkesan akibat penularan wabak COVID-19 itu menerusi bantuan Hal Sarawakku Sayang BKSS sangat dihargai. Bagaimanapun masih terdapat ramai yang terjejas dan belum mendapat bantuan tersebut. Susulan itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas Razi Sitam mencadangkan supaya BKSS ini diteruskan dan rayuan dibuat secara manual di seluruh pejabat daerah seluruh Sarawak. Saya mencadangkan kerajaan meneruskan bantuan BKSS dengan ini mempertingkatkan permohonan rayuan di kalangan rakyat Sarawak secara manual seperti menyediakan borang rayuan di semua pejabat daerah seluruh Sarawak. Dan diharapkan agar tarikh membuat rayuan dibuka semula untuk memberi ruang dan peluang kepada yang layak tetapi tercicir daripada menerima bantuan ini. Beliau berkata demikian semasa membahaskan Belanjawan Sarawak 2021 dalam persidangan hari ketiga mesyuarat kedua bagi penggal kelima Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-18 pada Rabu. Mengenai pembangunan di kawasan DUN Saribas, Razi mencadangkan kepada Kerajaan Sarawak membina sebuah agropark di kawasan Lubuk Tamang seluas 1,500 ekar bagi memudahkan petani mengusahakan aktiviti pertanian mereka dengan lebih teratur. Saya mencadangkan kerajaan membangunkan kawasan ini sebagai satu lagi pusat pembangunan agropolitan di bahagian Betong dalam lingkaran projek Food Basket Negeri Sarawak. Rancangan ini akan memberi manfaat secara langsung kepada pengusaha pertanian dari kampung-kampung berdekatan iaitu Kampung Bungin, Kampung Serembang, Kampung Mangut, Kampung Tui, Kampung Serabang, Kampung Supak dan Kampung Medang
serta kampung-kampung dan rumah panjang yang ada di daerah Debat. Beralih ke perkembangan COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas dalam sidang media hari ini memberitahu sebanyak 8 kes positif COVID-19 telah dicatatkan pada Khamis, melibatkan 7 kes di daerah Kuching dan 1 kes di daerah Lawas. Pada hari ini ada 8 kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak. Kes yang dilaporkan tersebut adalah 7 di daerah Kuching, 1 di daerah Lawas. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,019 kes. Sementara itu, beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak turut memaklumkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Haji Baki akan tamat esok hari. Pada hari ini kita mengumumkan penamatan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan disasarkan kepada Kampung Haji Baki. Hari ini kita memberitahu bahawa PKPD di Kampung Haji Baki akan ditamatkan besok. Akan ditamatkan besok. Ini adalah kerana kita telah pun menyaring number of people tested at 3,264. Today is the last result of the second test. Our procedure is all these people have to go through first test and then on the 10th day second test. Jadi hari ini kita dah tahu semua keputusan, maka Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak we were going to lift the PKPD berkuasaan ini. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.